Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat pagi kepada semua dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dalam sesi santai Tech Talk. Dan fokus kita pada hari ini adalah berkenaan dengan Kahoot. Okey. So Kahoot ni dia sebenarnya lama dah. Bermula lebih daripada 10 tahun lepas lah. Cuma dia punya progress tu 10 tahun lepas mungkin tak samalah features dia. Dan dia ada support team yang sentiasa upgrade sistem Kahoot ini jadi semasa ke semasa. Dan saya sendiri pun kadang-kadang tak sempat nak catch up dia punya development itu, perkembangan tu daripada versi yang lama dan sehinggalah current version. So tapi dia punya basic features tu masih lagi sama. Cuma fokus kita pada hari ni adalah berkenaan dengan penggunaan Kahoot. Okey, sekejap. So fokus kita pada hari ini adalah bagaimana kita nak menggunakan Kahoot untuk teaching and learning, khususnya bila kita conduct teaching and learning itu secara synchronous online. Okey, synchronous ni can be face to face ataupun online kan. Jadi secara online kita menggunakan contohnya kita menggunakan Webex ataupun Microsoft Teams ataupun kita menggunakan Google Meet, Zoom dan sebagainya. So macam mana kita nak conduct Kahoot session menggunakan video conference sebagaimana yang disebut tadi. So biasanya kita conduct Kahoot secara face to face, tapi pada kali ini kita nak fokus perbincangan kita kepada macam mana kita nak conduct Kahoot secara online. Okey. Jadi itu yang cuma mungkin ada di kalangan kita yang mungkin tak biasa lagi cara nak buat soalan Kahoot dan sebagainya. So kita mungkin akan go through sedikit sebanyak cara secara cepatlah macam mana kita nak create soalan Kahoot. Baik, sebelum kita go through, bersama-sama kita pada pagi ini adalah Dr. Jamilah. Dr. Jamilah, say hi sikit. Dr. Jamilah. Hi. Okay, so dan juga Dr. Nur Azman daripada Orthopedic Department USM. Dr. Azman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. So Dr. Azman adalah pakar ortopedik di HUSM. Kita tak banyak masa, kita ada masa sejam saja untuk perbincangan berkenaan dengan how to conduct Kahoot sewaktu kita menjalankan teaching learning activities menggunakan video conference punya platform. Jadi okey, mungkin kita kena bagi masa lah kepada rakan-rakan kita yang mungkin tak biasa create soalan menggunakan Kahoot. Kita dah biasa main Kahoot dah, tapi sekarang ni kita nak go through sedikit macam mana cara kita nak menggunakan platform Kahoot ini untuk create soalan dan juga beberapa features dalam Kahoot. Baik, kalau kita nak create soalan, this is a very important message. Kalau kita nak create soalan, kita kena pergi ke kahoot.com. Okey, kahoot.com untuk cikgu ataupun guru membuat soalan Kahoot. Tetapi kalau untuk student bermain Kahoot, okey, bila kita set soalan dalam kahoot.com, so kita nak play Kahoot itu dengan student. So student nak join kita punya Kahoot activity tu, mereka perlu pergi ke kahoot.it. Ini dua URL yang berbeza ataupun dua domain yang berbeza lah. Okey, kahoot.it untuk student join menggunakan browser. Student juga boleh join menggunakan application smartphone dia, menggunakan app Kahoot yang dia orang boleh download di Google Play ataupun Apple Store. So dia boleh join melalui browser, okey, Google Chrome, Firefox, Internet Explorer dan sebagainya, dengan cara mereka pergi ke kahoot.it. Okey. Nanti kita akan go through, you all akan cuba experience bagaimana menjadi student. Cuma untuk kita create soalan, kita perlu pergi ke kahoot.com. So kita klik kahoot.com. So ini adalah interface yang kita akan dapat lihat. Okey.
ini interface yang kita akan dapat lihat bila kita pergi ke kahoot.com. Dan kalau kita tak mempunyai account lagi, kita kena register lah, sign up. Nanti dia akan ada button dekat sini, sign up. Kalau kita dah ada account, kita klik je login. Okay, so sebab saya dah login, dia dah remember saya punya ID dan password. So ini adalah ID saya, Dr. Al-Arifin. Okay, dan password pun dia dah save dalam saya punya komputer. So secara automatic bila saya klik login, dia akan terus login lah. Baik, ini adalah interface bila kita login ke kita punya account. Okay, dia akan tunjuk home dulu lah. Dekat atas ni dia ada tab home. Okay, dia ada tab discover. Okay, tab ataupun menu lah. Menu home dia akan keluar macam ni. Okay, dia akan keluar lah kita punya institution, nama ID kita, plan apa yang kita sekarang ni. Sebab Kahoot ni dia ada yang free version, dia ada yang berbayar version. Berbayar tu dia ada level-level dia jugalah. Bergantung kepada dia punya price dan sebagainya lah. Dia ada ciri-ciri dia, nanti kita akan tengok. Lepas tu dekat sini what is new, dia punya update berkenaan dengan Kahoot. Lepas tu yang ni topik, soalan-soalan Kahoot yang telah dibuat oleh orang lain dan dia set sebagai public. Jadi kita boleh access lah soalan-soalan mereka dan kita boleh guna soalan yang dia orang buat. Okay, this is our Kahoot question. Okay, Kahoot question ni kita boleh access dekat sini, yang total, yang full list of our set of Kahoot question. So kita boleh access dekat Kahoot ni. Baik, sebelum kita pergi ke Kahoot ni, dekat sebelah home ni dia ada menu discover. Ni mungkin ramai yang tak tahu juga ni. Okay, discover ni maksudnya macam button search lah. Kita mungkin tak ada masa untuk create soalan Kahoot secara daripada scratch. So kita boleh saja cari soalan-soalan Kahoot yang pernah dibuat oleh orang lain. Okay, sekejap saya kena approve. Ni button nak masuk. Okay, jadi discover ni kita boleh cari soalan-soalan Kahoot yang pernah orang lain create sebelum ni. Contohnya kita ambil tajuk sejarah contohnya kan. Katakanlah kita mengajar subjek sejarah. So kita klik je. Okay, so dia akan keluar semua sejarah-sejarah. Jadi kita kena pilih lah sejarah negara kita. So ini ada gambar Malaysia, maksudnya sejarah Malaysia lah ni. So dekat sini dia ada jumlah berapa orang dah total yang bermain soalan ini. Okay, so biasanya kalau ramai yang pernah bermain ni, jumlahnya melebihi 1000, 2000 kan. So biasanya soalan-soalan ni memang soalan yang dah di vet lah. Okay, soalan yang telah diedit, dilihat dari segi reliability, dia punya validity dan sebagainya lah. Jadi yang ni penting juga. Okay, so kalau kita nak main dengan student kita tanpa kita buat create soalan yang baru, kita boleh klik je sini. Okay, kita klik je soalan ni. Okay, yang ni kita boleh tengok soalan-soalan ni yang ada di bawah yang telah diset oleh orang yang create ni lah. Okay, so kalau kita nak main dengan student, tekan je play. Okay, bila tekan play, nanti dia akan bawa ke setting game. Lepas tu kita klik classic ataupun team mode. Nanti dia akan keluar game pin secara automatic, auto generated. Okay, tak apa, yang tu kita akan demonstrate selepas ni insya-Allah. Okay, selain daripada tajuk sejarah ni, kita boleh search je apa-apa tajuk. Kalau kita daripada bidang kesihatan, mungkin kita nak type tajuk anatomy of the heart. So kita search je. Okay, perhatikan di sini ada 11,138 orang ataupun set of question yang ada. So kalau kita nak go through semua ni memang makan masa lah. So biasanya yang keluar dekat depan ni adalah yang biasanya yang paling yang pernah orang main lah, paling ramai orang pernah main. Kita tengok sini, biology di human heart ni. So 52,000 lah orang bermain dengan soalan ni. Maksudnya soalan-soalan ni memang ramai lah orang play set of question bawah tajuk ni. Okay,
So mungkin ini akan menarik perhatian kita lah untuk kita tengok soalan-soalan dia. Dan kita boleh gunakan. Dan in fact kita boleh import masuk ke account kita. Baik, saya kena cepat sikit sebab saya nak kena pass over ke Dr. Jamilah untuk demonstrate macam mana cara nak buat soalan Kahoot ni. Baik, seterusnya, okey, ni ni menu discover, okey. So next menu adalah Kahoot. Okey. So di bawah menu Kahoot ini dia akan ada tab My Kahoot, School of Awesome, biasa kita tak guna pun favorite, share with me ni penting. Okey, nanti kita demonstrate apa maksud share with me. My draft, kalau kita buat soalan itu kita tak sempat save ataupun kita tak klik done, dia akan save dekat my draft secara automatik Jadi ini adalah set question yang pernah saya buat dan pernah saya bermain dengan saya punya student banyaklah. Cuma kena be aware, kadang-kadang dia punya data ni tak tepat. Kadang-kadang tak tepat Mungkin kita dah biasa main dengan kita punya peserta ataupun student, tapi dia tak cache sometimes dia ada discrepancy dari segi maklumat dekat di sinilah, especially di sebelah kiri. Okey, jadi ini koleksi soalan-soalan yang pernah saya buat daripada scratch lah biasanya, daripada kosong. Okey, jadi sekarang ni kita berada di tab My Kahoot. Okey, tadi saya sebut tentang share with me Okey, share with me ni maksudnya soalan yang orang lain buat dan dia share ke akaun saya. Okey. Katakanlah saya nak share soalan ni kepada saya dah buat soalan ni. Contohnya ni Anatomy of the Heart. So saya nak share kepada Dr. Jamilah. Apa yang saya buat? Saya klik titik 3 ni dan saya share. So bila saya share, Dr. Jamilah punya username apa Dr. Jamilah? Jamie. Jamie. Jamie ke tu? JA. Azman lah senang. Dr. Azman. Jamie _MIL. MIL 95. Keluar ke tak? Jamie Mil 95. Tak keluar ni. Dr. Azman? Dr. Azman juga. Sekejap saya DRAZMAN. Dr. Azman ada? Bila dia keluar macam ni baru kita boleh klik. DRAZMAN. Betul lah Dr. Azman Okey, so saya share. Kejap saya tengok. So bila saya share, Dr. Azman buka dekat akaun Dr. Azman, dia akan automatik ada dekat share with me. Ada Dr. Azman Anatomy of the Heart, 3 questions. Ada. Ada kan? Ada. So secara automatik dia akan Ada. dapat. Jadi kita boleh collaborate lah melalui cara ni lah. Okey. So nanti kita akan demonstrate macam mana cara nak buat Kahoot. Dan bila kita dah set soalan dalam Kahoot itu, dia akan masuk dalam kita punya menu Kahoot ini. Okey, dia akan susun berdasarkan mana yang paling latest lah dekat atas ni sort by. So kita boleh sort by most recent, oldest ataupun alphabetical Okey, yang tu tab Kahoot. Seterusnya tab report. Ni pun mungkin ramai yang tak tahu ni. Tab report ni merujuk kepada statistik ataupun report kuis-kuis yang pernah kita conduct bersama dengan student kita. Okey. So katakanlah kita tengok sini, minggu lepas saya conduct satu workshop ataupun satu sesi bersama dengan student pelajar baru. Jadi total pelajar baru adalah 180 lebih. Contohnya quiz for handling microscope So student yang terlibat adalah 184 orang. Okey. So kita boleh tengok dia punya data ni. Okey, kita klik je. Alright. Kita tengok sini berapa orang yang dapat, berapa persen yang dapat betul soalan. Ini dia punya summary lah dekat depan ni. Alright. Dia punya summary. Lepas tu kalau kita nak tengok dari segi ranking, okey, kita klik players. Dia akan tunjuk semua ranking daripada ranking pertama sampailah ranking yang bawah sekali. Okey, biasanya bila kita conduct Kahoot session ni,
dia lebih kepada formative assessment dan basically untuk motivate student to learn more lah. Okay, to give feedback to the student on their performance lah. Jadi dekat PPSP USM, apa yang kita buat bila kita conduct Kahoot session, data ni kita akan bagi kepada student mentor. Sebab kita punya kursus, setiap kursus ni kita akan ada satu Kahoot at least. Jadi mentor bagi grup PBL tertentu contohnya, dia akan dapat lihatlah dari segi performance dia punya anak buah masing-masing. Okey, dengan melihat data-data yang ada dekat sini. Okey, dan juga dia ada tab need help ni. Jadi kalau student yang score contohnya banyak yang salah, so ini antara student yang perlu kita tackle lah. So kita kena tanya kenapa dia jawab semua salah, ataupun kenapa dia tak jawab banyak soalan contohnya, mungkin ada internet problem dan sebagainya. So kita boleh detect daripada sinilah need help. Okey, ada juga data didn't finish dekat sini. Ni student-student yang tak bermain sampai habis, mungkin ada masalah-masalah tertentu yang kita kena tackle. Mungkin masalah internet problem, ataupun mungkin dia sendiri mungkin tak faham apa yang cikgu ajar, apa yang guru dia ajar dan sebagainya. So kita boleh tulis dekat sini lah. Kalau dekat USM, kita memang syaratkan kepada student kita supaya dia letak nombor metrik dekat depan, lepas tu followed by dia punya nickname, supaya mudah untuk kita trace siapa pelajar. Dan student akan letak lah, sebabnya biasanya bila kita conduct Kahoot session, at the end of the Kahoot session tu dia ada podium. So siapa yang berada di atas podium itu akan kita berikan sedikit hadiah lah. Dan school sponsored the prize. Okay. Okay, home, discover, Kahoot, report. Okay, report ni kita boleh tengok soalan juga. Okay. So daripada sini sebenarnya report ni bukan sekadar kita nak tengok performance student kita. Report ni juga bagus untuk kita lihat performance kita sendiri mengajar. Just in case, contohnya kalau satu-satu soalan itu ramai yang soalan tak boleh jawab, student tak boleh jawab soalan tersebut. Contohnya kita tengok soalan tentang how to clean the microscope. We can, saya pun tak tahu soalan ni sebab ni daripada lab ni question. So hanya 39% saja student yang dapat jawab betul. So maksudnya message yang kita sampaikan waktu teaching and learning itu mungkin tak sampai kepada kita punya student. Jadi kita kena, mungkin this is some sort of reflection lah to us. So maybe next time kita kena make sure kita ubah cara supaya student lebih faham. Mungkin ada benda-benda yang kita kena buat reflection lah dekat sini untuk kita improve our teaching and learning session for the next time, for the next session. Okay, so far any question? Kita dah 11.23 dah. Ada soalan ke? Anyone? Okay, so kalau tak ada soalan, Dr. Jamilah tengok juga dekat chat ni. Kat chat. Okay. Sebab saya takut tak perasan dekat chat. Tak ada lagi. Alright, so kalau tak ada soalan, saya serahkan kepada Dr. Jamilah untuk demonstrate macam mana cara untuk kita membuat soalan dalam Kahoot platform. Dr. Jamilah. Okay. Terima kasih Dr. Al. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat pagi. Okay, saya akan sambunglah banyak yang Dr. Al dah share berkenaan dengan Kahoot ni. Jadi kita akan teruskan kepada cara-cara membuat atau membina soalan dalam Kahoot ni. Saya akan share screen. So biasanya sebelum saya buat soalan untuk Kahoot ni, saya akan sediakan dulu siap-siap lah soalan dan gambar ke kalau saya nak letak dalam satu file. Contohnya macam ni. Ya. Okay. Boleh nampak ke? Okay, nampak. Okay. Okay. Ni adalah contoh soalan yang saya... Boleh nampak. Okay, terima kasih. Okay, sebab senang nanti kita bila dah ada soalan macam ni, kita tak perlu stretch our mind masa nak tekan kahoot.com tu kan, yang interface tadi. Kita pun fikir soalan apa nak buat. Boleh juga buat macam tu. Tapi kalau nak buat cara yang macam ni pun okey juga. Maksudnya kita dah siap-siap sediakan soalan. Katalah nak buat 5 soalan ke 10 soalan ke, kita dah siap-siap berserta dengan jawapan sekali lah. Lepas ni kita just copy and paste saja. Okay, sekejap ya. Okay.
Sekarang nampak tak yang interface saya yang my account ni? Tak nampak Tak nampak Sekejap, tadi. Mungkin boleh share screen kan instead of share. Share. Okay, share screen dia. Okay, Ni boleh nampak. nampak ke? Nampak. Okay. Actually, my account is Jamie_Milah95. Lupa pula ada Milah kat sini. Okay. Alright. Okay. So macam Dr. Al cakap tadi, mula-mula kita kena tekan kahoot.com. Nanti dia akan keluar yang macam interface tadi. Lepas tu kita tekan, kita log in ataupun register lah yang belum register. Lepas tu bila dah dapat macam ni, kita tekan create. Okay. Kat atas ni kan ada sebut home, discover semua ni. Kita pergi ke sebelah kanan ni, tekan create. So kita create new Kahoot. Okay. Yang lain-lain ni ada banyak lagi, tapi kalau tak silap saya berbayar kan Al? So kita tekan yang paling kiri atas sekali. Betul. Atas kiri sekali tadi create. Kan? Okay. So kita boleh nampak sini ya. Interface dia macam mana ya. Soalan type your question ni. Maksudnya ni sebelah kiri ni soalan yang kita akan tulis sekejap lagi. Lepas tu kita pergi dekat setting. Okay, katalah topik hari ni saya nak buat anatomy of the heart. So, saya pun tulislah. Sebab sebenarnya boleh copy paste yang tadi. Itu ialah soalan. So kita nak buat title kan. Okay. Lepas tu kita boleh buatlah description apa-apa yang kita nak describe. Kalau tak nak apa. Okay, because dia kata a good description will help other users to find your Kahoot. And then it will be automatically saved to my Kahoots dalam account kita tu. Unless kita nak change. Okay, yang branding ni saya tak pasti Al. Tak payah kot. Off. Okay, lepas tu kalau kita nak paste YouTube link, kita boleh paste sini. Maksudnya sebelum main tu lah boleh tengok. And then kita boleh masukkan gambar. Okay, cara nak masukkan gambar. Upload image. Saya dah siap-siapkan tadi buat file. So, saya just ada tak? Sekejap ya. Macam tu. Kita siap-siap letaklah kat mana-mana gambar yang kita nak upload nanti. Senang kan? Language is English. And then kalau kita rasa tak confident lagi, kita just nak untuk kita just buat only you. Tapi kalau memang untuk student, kita boleh teruslah tekan everyone. And then lagu boleh pilih lagu. Ni contoh lagu dia ni. Okay, lagu dia ni yang biasa kan, yang original ni. Okay, ada banyak lagu lain lah boleh pilih ya. Sekejap ya, stop. Alright. So bila kita dah puas hati dengan Kahoot summary ni, kita tekan done. And then kita move to the question ya. Nak buat question. Dr. Jamilah, boleh saya tambah ke? Ya. Ada kat setting tadi. Sila. Pergi ke setting balik tadi. Okay, yang ni bukan setting soalan ni. Yang ni adalah setting kepada question kita kan. Macam student bila secara exam secara fizikal, ni adalah interface muka depan buku soalan dia tu. So apa dia punya nama soalan. Lepas tu yang tadi yang visibility kan. Visibility tu maksud only you tu maksudnya private kepada kita sahaja. Kalau everyone, kalau kita set sebagai everyone, maksudnya seluruh dunia dia boleh access kita punya soalan. Dia akan masuk dalam discover tadi. Ada kan menu discover tadi kan. So kalau orang search anatomy of the heart, kemungkinan orang boleh access kita punya soalan. So just in case kalau student dia kalau kita dekat PPSP kan kita buat secara formal. Jadi kalau kita set sebagai everyone, student mungkin dia boleh search soalan yang kita buat sebelum Kahoot session tu berlangsung. So better set only you lah. Set only you, alright. Tapi kalau kita nak sedekah soalan tu kepada orang lain, mungkin everyone lah. Mungkin lepas dah habis tu kita nak sedekah tu boleh lah kan. Lepas dah habis boleh lah, kita nak contribute. Yeah. Okay, that's all. Thank you. Right. Thank you Al. Okay, so kita nak add question ni. Okay, dia akan tanya ya. Mula-mula sekali dia akan tanya, kita nak tanya quiz ataupun true false, type answer, puzzle, ada macam-macam lah.
poll. Biasanya yang kita buat kat sini ialah quiz lah. Quiz ni maksudnya macam multiple choice question lah. Multiple, apa kita panggil? MCQ lah. Kalau true false maksudnya ada 2 soalan saja. Tapi kalau quiz ni maksudnya ada 2 atau 3 atau 4 pilihan jawapan lah. Okay. So saya nak add question. Saya kecilkan dulu. Sekejap, saya nak kecilkan. Sekejap Okey. So saya ambil tadi daripada sini. Kan? Saya ambil Kahoot question ni. Saya tanya what is the heart? Copy. Pergi balik. Saya pun type sini. Bukan type, paste saja. Tu saya pergi balik yang tadi. Sorry dah tertutup ni. Macam tu lah. Dr. Jamilah share screen ke ataupun share apa ni Google Chrome Google Chrome. Dia kena share screen sebab orang lain tak nampak Microsoft Word tu. Okey. Sekejap. Ada. Share screen. Okey, sorry. Boleh nampak? Sekarang ni screen yang Kahoot ni. Lepas tu saya nak dah letak what is the heart kan. Saya dah copy paste tadi. Sekarang saya nak add answer. So saya pergi balik dekat word yang saya dah type siap-siap tu kan. Nampak ke ni? Nampak okey. Okey. Lepas tu saya pergi type kat sini. Okey. Nampak kan? Lepas tu yang kedua pun sama. Macam tu B. Sini copy paste. Tu pergi yang ketiga. Sini. Lepas tu yang keempat. Okey. Okey, ingat ya sebab saya dah boldkan tadi. Perasan tak ada bold ni tulisan ni kan. Jadi moleknya sebaik-baiknya kita jangan bold lah jawapan tadi. Kita just kalau kita tak ingat jawapan yang kita tulis tu, kita just buat tanda lah menandakan itu adalah jawapan. So saya terpaksa unbold balik sebab nak bagi sama kan dengan yang lain. Kalau tak student boleh tahu clue dia. Oh mungkin kalau dia perasan lah kan. Dia kata Okay. So sekarang kita dah ada soalan what is the heart, and then kita ada jawapan Kalau perasan tadi kita boleh Kahoot ni membenarkan kita bagi lebih pada satu jawapan. Okey. Kalau answer option kita single, kita tak satu je lah. Kita pun klik single select. Tapi kalau ada 2, dia akan suruh tukar. Dia akan suruh tukar sini, dia kata tulis multi select. Maksudnya student bila dia nak jawab nanti, dia boleh pilih sama ada yang merah ataupun yang hijau. Kita kena bagi tahu siap-siap lah kat student. Dalam Kahoot yang saya akan tunjuk kejap lagi ni, ada beberapa soalan yang mungkin lebih daripada satu jawapan. Berkenaan dengan time limit, kita boleh adjust. Kalau kita rasa soalan ni panjang, kita tak nak 20 saat, kita buatlah, ikutlah 30, 60. Maksudnya, bila student diberi masa 30 saat untuk menjawab soalan yang diberikan. Okay? Dan kita boleh drag and drop. Macam tadi. Katalah ni gambar yang saya nak Saya pun hard picture ni saya drag and drop saja. Okay. Nanti tu keluarlah gambar yang kita nak kita nak letak tu lah. Okay. Ya, lambat sikit. Gitu. Keluarlah gambar. Tu yang penting kita dah siap-siap sediakanlah dah satu file yang untuk Kahoot ni, untuk soalan Kahoot. Okey? Ada soalan ke? Saya move ke next question ke An? Dr. Jamilah, macam mana? kalau perhatikan dekat soalan 1 tu yang sebelah kiri tu kan, ada something yang keluar tu, upgrade to enable. Perasan tak? Ni yes. Kalau tak silap saya, yang ni features baru ni, sebelum ni tak ada ni. Kalau tak silap saya yang ni kita tak boleh run soalan ini sebab dia kena upgrade kita punya version. Daripada yang free kita kena bayar lah.
Sebab dia kata sini kan tanda ni, yang tanda ni ialah multi select, upgrade to enable. Yelah, maksudnya yang ni kena upgrade account. Yang ni untuk orang yang paying. This one is paying account. Paying Betul. account. Dr. Azman boleh lah sebab dia guna account yang berbayar kan. Saya boleh lah. Tak apa, tak apa. Untuk soalan ni tak boleh buat dua jawapan kan macam mana? Tak boleh buat dua jawapan. Sebab yang sebelum kita main, yang saya buat sebelum ni boleh, maksudnya dia dah upgrade lah betul. feature tu. Yang ni new features ni. Banyak. Tak apa, Dr. Jamilah try buat dulu. Kita tengok apa yang berlaku. Okay. Alright. So saya add another question Yang tu point tu Dr. Jamilah explain dah. Pasal point. Yes, sorry lupa. Point ni kita boleh adjust lah. By default is 1000. Macam mana nak ni? Sama ada 0, 1000 atau 2000 kan Al? Betul. Kalau biasanya soalan tu saya susah, adjust. kalau soalan susah kita bagilah 2000. Ah. Kalau soalan senang mungkin 1000 ataupun tak ada markah kan. Sebab student ni dia akan score marks depends on jawapan yang betul dan juga kepantasan dia lah kan. Kita pun boleh ambil dari question bank. Contoh lah kan, kita add question, kita nak buat true false pula. Okay, sebab boleh true false, maksudnya ada true atau false saja. Tapi kita nak buat soalan sendiri. Jadi kita add question. Kita masuk klik question bank dan kita type apa yang kita nak ni lah topik kita lah. Nanti dia keluarkan search results. Ni macam ni kan. Tapi ni bukan true false lah. Ada yang kena carilah mana true false. Sebab ni macam dia bagi pilihan jawapan kan, MCQ. Contohlah tak nak true false, kita pun add. Dia jadi quiz lah. Kita close. Dia pun soalan true false tadi kita cancel dulu. Boleh delete kat tepi ni. Okay, delete. Dan kita tengok, okay, ni soalan nombor 2 yang dia suggest untuk kita. Sebab kita tak nak buat soalan sendiri kan. Kita nak guna yang dalam question bank. Dia dah siap-siap letak gambar dan dia dah bagikan pilihan jawapan bersama dengan jawapan. Okay, jadi kita boleh edit lah yang kat sini. Okay, so question bank. Okay, next question. Kita try true false pula Yang ni saya nak ambil daripada yang saya dah buat tadi. Ni. Okay, saya copy macam tadilah. Paste. Lepas tu saya tahu dah jawapan lah. Kalau tak ingat tengok balik lah. Okay. So, actually filling kan. Filling. So tekan filling. Ini kejap. Ada. Sorry. Silap soalan. Ni yang ni sebenarnya. The arteries pump blood to the heart. Ni sebenarnya soalan dia. Yang tadi bukan true false. Okay. Yes or no? False lah. Kan, kita pun tick kat sini. Lepas tu nak drop pun samalah macam tadi. Boleh drop image saja. Mana? Ingat yang mana? Letak je lah ya. Okay. Lambat sikit. Okay, nak keluar dah. Ni gambar tadi, tak apalah. Okay. So, macam tu lah nak buat soalan. Ada apa-apa nak tambah Al? Sebab sebenarnya dah ada soalan yang sedia 5 tadi. Okay, let's say saya apa dah buat ni? siap-siap lah. Okay, let's say Dr. Jamilah dah settle buat soalan. Lepas tu what's next? Katakanlah kita nak save, lepas nak play dengan student. Okay. Kita pun boleh, kita nak tengok dulu soalan kita kan. Nak vetting lah konon. Kita nak vetting kan contoh. Kita preview dulu. Kita preview dulu. Kita tengok daripada soalan pertama. Contoh Okay, ni kan. Ni sebenarnya soalan yang lain bukan yang saya buat tadi. Yang saya dah siap-siapkan 5 soalan. Sebab tadi saya buat 3 je. Okay, ni pun kita tengok okay lah. Jawapan ni betul, kita vetting lah. Kan. Ada yang salah eja ke apa ke. Okay.
Lepas tu kita tengok second soalan, third soalan. Kan? True false, betul ke pilihan jawapan dan lain-lain. Okay. So kita pun exit preview dan kita tekan done. Yang ni saya save sebab saya lain sikit dengan Dr. Al punya kan. Saya kena save 2 drafts. Betul. Okay. Sekejap ya. Ni my draft lah. Ni yang saya dah buat tadi lah. Okay, my draft. Lepas tu bila kita nak main, kita tekan edit. Nak main dengan student kan. Nak main kena tekan play Dr. Jamilah ke? Sorry. Tekan play. Sorry, sekejap. Okay. Mana tadi? Sekejap. Ni yang mana? Play dekat edit dengan delete. Sebab dia masih lagi dalam my draft, so tak boleh play lah. Itulah isu dia sebab mungkin tak upgraded ke macam mana account ni. Dr. Jamilah pergi ke akaun yang My Kahoot tu. My Kahoot. Mana? Dekat tab Kahoot tadi. Yang ni exit dulu. Exit dulu. Exit yang ni dulu. Apa tutup pula? Sekejap ni. Ni kan ada dua kan. Tu My Kahoot tu. Okay. Collection of ni. Yang ni yang dah publish dah ni. Tu ada button play kan? Yes. So kalau nak main tekan button tu lah. Maksudnya lepas my draft tu kena cari dekat My Kahoot lah yang dah publish lah. Tadi sebab isu dia suruh save as draft kan. Mungkin Al boleh tunjuk kot. Ataupun Azman akan Dr. Azman dah kot demonstrate. Ada soalan tak pasal macam mana nak buat soalan tadi? Ini yang saya dah collection saya. Tak sebanyak Dr. Al lah sebab baru berjinak-jinak. Ada nak tanya apa-apa ke? Dalam chat pun belum ada. Boleh tanya lah. Tak ada ya? Boleh tanya. Atau Al ada nak share apa-apa? Ni. Okay. Okay. Alright. Terima kasih Dr. Jamilah. Okay. So basically itulah cara untuk kita create soalan. So summary, kita tengok dekat tab kat atas lah tu. Kan kita ada home, lepas tu discover, My Kahoot semua tu kan. Dekat sebelah kanan atas tu ada create, button create. So kita klik je button create kat atas tu untuk create soalan baru. Okay. Special bila kita nak buat nak play Kahoot, bila nak play Kahoot bersama-sama dengan pelajar melalui teleconference video conference punya platform. Dr. Azman akan demonstrate macam mana cara untuk kita play Kahoot menggunakan Webex, Zoom dan sebagainya. Ada soalan Ada soalan tu. Betul soalan. Ada soalan ni saya tengah baca. Question daripada Dr. Anis Kausar ni, question bank tu daripada kita punya My Kahoot atau daripada Kahoot question bank? Jawapan dia ialah daripada Kahoot question bank. Yang Dr. Al explain pasal apa tadi Al cakap bila kita publish tu, bila kita kata for everyone tu, maksudnya dia dah orang Public lain lah. Public lah. Untuk public. Banyak lah soalan dekat public tu. Kita type je. Ribu-ribu akan keluar. The other option is kalau kita dah ada question dalam Kahoot, I don't know yang free ada ke tak, kita boleh masukkan Excel sheet. Maksudnya tak perlu Excel, tak perlu copy one by one lah. Betul. Betul-betul. Cuma Dr. Azman limitation menggunakan template Excel ni adalah
dia tak boleh kenal pasti kita punya limitation of character. So tak tahu yang new update dia punya Yang ni saya tak explore, tapi untuk Kahoot, rasanya saya pun ada limitation berapa karakter. Saya bagi tip macam mana nak kurangkan, nak bypass that limitation of karakter. Okey, insyaAllah. Dr. Azman boleh Salah satunya, contohnya kita statement kita panjang kan. Convert ke gambar. Kita buat as a picture, kita ambil gambar. Jadikan gambar tu sebagai question. Setuju. Itu salah satu cara lah. Betul. Dr. Jamilah lupa nak explain tadi untuk setiap soalan dia ada limit karakter dia tu. Betul. Dan juga untuk setiap answer option dia ada limit. Berapa dia punya jumlah karakter. Betul. Thank you Al. Okey, ada soalan lain ke? Okey, kalau tak ada sebab kita dah 11.46 dah. Mungkin Dr. Azman boleh take over. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Al. Saya mula guna Kahoot ni 2015. So Kahoot ni actually apa yang dipanggil gamification. Maksudnya permainan sambil kita mengajar dan juga sebagai coach dan sebagainya, ada elemen permainan. Jadi kalau saya, sebab kita tak gunakan Kahoot sebagai yang official untuk formative assessment, cuma setiap session saya tu sama ada clinical ataupun lain-lain seminar dan sebagainya, saya selalu buat Kahoot lah dengan student saya. Dalam bila ada gamification ni, kena ada elemen supaya pelajar tu ataupun participant tu dia rasa seronok kan. They try to outdo each other. Saya bagi contoh sekejap. Salah satu video yang saya ambil masa sesi Kahoot. Okey, saya share kejap. Okey. Mana dia? Kejap. Okey, share. Okey. Ini sebelum PKP ya. So boleh tengok macam mana seronok dia orang. Yang tu baru satu soalan. Kalau 15-20 soalan, and then satu lagi nanti saya tunjuk. Mungkin kita boleh share lah 1-2 soalan live. Boleh tak? Al? Boleh. Boleh kita share live. Kan? Saya stop yang ni dulu. Saya share. Okey, share my Kahoot ni. So, okey, start to play. So, participant dalam ni, dia boleh cara teach atau assign. Assign ni macam kita bagi homework lah. Tapi hari ni kita nak live, kita bagi yang baru ni, dia panggil teach. Okay, go to kahoot.it. Siapa yang tak biasa tu, type kahoot.it. Okay, kita bagi biasa punya. Dr. Azman, berapa soalan semua ni? Tak, kita pergi sekejap je. Okay. 1-2 soalan and then I nak tu. Boleh tak? Ada siapa nak masuk? Boleh masuk. Yang ni yang kata video masuk tadi. Video apa? Video kat lobby. Cuba masuk. So untuk participant kena pergi ke kahoot.it ataupun buka application dekat smartphone masing-masing. Okey. Okey, kita ambil 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 orang lah. Okey, nampaknya tak ada yang nak masuk. So kita start tengok. Masih boleh masuk lagi kalau tahu dia punya tu tadi. Yang ni serius punya. Okey.
Okey, boleh jawab. 20 second ya. Game pin ada kat bawah tu. Siapa yang nak masuk boleh lagi lah. 83617776. Okey, ni yang saya cakap tadi. Each question ataupun a few question kita boleh teaching juga. So siapa yang tadi kita tengok berapa ramai tadi? Okey. 6 orang betul, 2 orang tak betul. So according to the tissue of origin, this is 2002. So kita boleh buat macam tu. Okey. Next question, tengok. Yang ni sebab saya ada Kahoot Pro, saya boleh multi select, maknanya multiple choice. Okay, so kita tak bagi tahu student kadang-kadang saja je. Kadang-kadang semua kita buat betul. Lepas tu dalam tengah-tengah dia duduk nak main tu kata tembak saja. So there's a element of game dalam tu, main tu. So bila dia tengok dia pun semua betul, tembak tadi sepatutnya. Lebih kurang macam tu lah. Okay, satu lagi, jangan serius sangat. Okay, yang ni serious. After this I'll show you the yang gamification element. Okay. Okay, so yang ni kita boleh bagi tahu lah. Tengok, this is a malignant lesion 1. Nampak, very tan, shiny, dilated vein, very big size, apa semua. And then, most probably this is a fixed flexion deformity. Kita boleh explain at the same time. Okay. Kan yang show media kan bawah tu. Show media. Tekan show media. And then next one, yang ni saya gambar from internet. Tapi kalau dalam real punya tu, saya ambil gambar salah seorang daripada mereka dan saya akan letak pada sini. Next question. Bukan yang ni, nanti kita ambil yang lain. Next one. Saya rasa lah. Gambar salah seorang. Gambar salah seorang student dalam grup. So dia orang gelak habis. So this is what is called as gamification element kita nak letak dalam lah. Ni new idea ni, very interesting. Ambil gambar student. Okay, so tunjuk gambar dia orang, salah seorang daripada mereka kan. Lepas tu kita minta maaf lah, yang ni kan kemudian kita buang kata. Anda tanya dia orang punya consent, without consent ke apa semua, jangan sue saya kan. Okay. Tapi this is a sort of and then humor. And then daripada feedback yang saya dapat, memang dia orang whatever they learn better than kalau just plain selling like that kan. And then group yang buat dengan saya, and then they also bila dia dah buat Kahoot dengan saya, dia orang akan buat Kahoot dia orang sendiri kan. The student kan, dia ada seminar ke apa, so dia kata kita ada Kahoot kita doktor, so boleh kita play Kahoot. Okay, so yang presenter akan play the Kahoot, akan jadi tester lah. So this is among the things, the tips and trick yang saya belajar over the 5 years gunakan Kahoot lah. So apa lagi ya? Okey, apa lagi yang nak tu? Tadi saya ada okey, pasal analytics ya. Betul. Report. Analytics is very powerful. In fact, I tak tahulah kalau kita boleh dapatkan as site license daripada PPSP or not. Sebab yang ni dia kena bayar per
a month atau per year per teacher. Kalau yang unlimited everything tu boleh kongsi semua sekali tu dalam $15 per teacher per month. Kan? Kalau yang kahut premium $6 per month. Kan? Premium plus lah yang paling baru. Yang sayanya pro saya tak tahu berapa. Mungkin Datuk Azman boleh tunjuk dia punya price untuk setiap. Nanti saya tengok. Kejap lah. Kita tengok. Okay, Kahoot. And then okay, upgrade. Tengok saya dulu more. Okay, sekejap sini. Okay ni lah. Okay. This is the dia punya, boleh nampak Boleh. Banyaklah dia punya tu. Tapi yang free pun saya rasa more than enough lah. Untuk occasional apa semua, unless semua orang dah start. This is one of the ways macam mana nak add interactivity as well. Satu lagi yang kita boleh bagi homework. Betul. Datuk Azman, sebelum pergi ke tu, kalau kita perhati dekat basic tu, yang free account, dekat bawah tu kan, dia punya players up to 50 only. 50 only, okay. So lebih daripada 50 tu student tak boleh nak masuk dah. Saya boleh pro 200 orang lah. Sesuai lah untuk student kita kan, satu batch. So kalau lah ada siapa-siapa yang perlu nak dalam 100 orang lebih ke apa semua, perlu saya punya account, bagi tahu je lah. Kan, sebab kita bukan hari-hari pakai, cuma bayar saja. Okay. So yang perlu, kalau ramai student tu boleh. Cuma student saya tak pernah sampai lebih beratus, kecuali masa ada buat kursus ke apa semua. Okay. So kita ada beberapa minit lagi. Mungkin ada soalan daripada peserta. So saya punya Ada soalan ni. Okey, soalan daripada Dr. Rozlawati. Kalau nak buat Kahoot untuk online teaching macam mana? Kalau nak buat Kahoot untuk online teaching, maksudnya kalau kita menggunakan platform Webex ataupun Zoom, Google Meet dan sebagainya, macam mana kita nak conduct Kahoot tu? Tadi saya dah explain dah. Kita kena make sure student kita menggunakan laptop ataupun komputer PC lah. Dan dia kena menggunakan smartphone untuk jawab soalan, untuk respon kepada soalan. So sebelum kita start Kahoot tu, kita kena remind kepada pelajar kita supaya dia kalau dia guna smartphone waktu dia access kita punya Webex, so kena make sure dia gunakan laptop. Sebab smartphone tu dia nak guna untuk jawab soalan, bagi respon. Sebenarnya dekat komputer pun kita boleh buat. Saya tak pasti Windows, tapi kalau MacBook ataupun Apple produk Apple punya komputer, kita boleh buat side by side. Kahoot.com satu side, Kahoot.it tu untuk jawab soalan tu sebelah kiri contohnya. So untuk tengok soalan dekat sebelah kanan, tapi untuk respon sebelah kiri boleh juga. Dr. Al. Ya. Yeah. Memang boleh dengan browser pun boleh. Browser boleh, Windows Windows pun boleh, apa pun boleh. Kita buka dua browser lah. Dua site. Satu Kahoot.com yang dia kalau kita, tapi dia orang Kahoot.itu, lepas tu satu lagi untuk dia jawab. Kan? Okay. Alright. Cuma itulah, kadang-kadang student access kita punya Webex ataupun Zoom melalui smartphone dia kan. So bila guna smartphone tu susah sikit lah. Sebab smartphone tu dia tak boleh guna tu browser kan at the same time kan. Dia sebenarnya boleh, cuma dia kena tahu cara lah. Dia kena swipe sebelah mana apa semua tu. Kan? So tu satu lah. Tu lagi yang Dr. Al ada buat poll kan untuk this session. Saya tak boleh access dia punya jawapan tu. Saya tak pasti sebab apa saya punya Webex ni ada problem. Okay, so saya punya daripada tahun 2015 saya rasa yang saya punya Kahoot ni lah. So ada soalan lain mungkin? Any more question? Dah pukul 12 dah. Dalam chat tak ada lah. Tak ada?
Oh ni, Nur Azlina tanya. Cuba tengok dalam chat. Students tak perlu buka kahoot.com kan? Let's say lecture via Zoom, lecturer share di Zoom, students just buka browser untuk kahoot.it. Betul ke? Betul. Betul. Student boleh access dia punya game tu untuk jawab soalan menggunakan browser, pergi ke Kahoot.it ataupun menggunakan application dekat smartphone dia. Application Kahoot lah. Dia kena install siap-siap lah dekat dia punya smartphone. Biasanya student kita dah install dah dekat smartphone dia tu. So every time kita nak buat Kahoot, dia akan buka application dia tu. Cuma kita kena remind student supaya dia access kita punya Webex waktu teaching and learning tu menggunakan komputer sebolehnya. Lepas tu dia menggunakan smartphone untuk respon kepada aktiviti Kahoot. Okay, any more question? Lepas ni ramai yang Kahooting lah. Anda boleh share kan pada public. Share sebab saya buat my profile tu University Sains Malaysia. So kita boleh connect dengan orang yang sama-sama dalam organisation lah sebenarnya. Kita boleh buat Kahoot ni macam sebelum kelas bermula. Kita nak assess dia punya macam background understanding. Ataupun kita boleh buat tengah masa hujung kan. Dan macam cara Dr. Al dia selalu buat Kahoot sambil belajar. Betul Dr. Al? Betul. Ha. Sekejap. Sekejap saya nak share satu benda. Okey. Waktu kita nak run Kahoot kan? Waktu kita nak run Kahoot, dia Dr. Jamilah tak sempat explain tadi. Contohnya kita nak play. Nampak kan skrin saya ni? Nampak. Okey, macam yang Dr. Azman sebut tadi, dia ada dua option, sama ada kita nak teach ataupun assign. Assign ni maksudnya student tak main secara real time dengan, maksudnya dia tak compete among each other waktu real time. Dia akan buat secara individu. Kalau tengok description dia ni, for self-paced learning, maksudnya dia boleh buat anytime yang dia ada masa lah. Tapi kalau yang for virtual classroom ni, dia akan bermain dengan game tu secara real time. So dia akan compete among dia punya group members tu at the same time lah. So itu maksud teach. Cuma waktu kita tekan teach ni, dalam teach dia ada dua option pula kat dalam ni. Kalau sebelum ni kita biasa guna Kahoot klasik. Tapi starting from last year, kita waktu face to face lah, waktu dalam dewan kuliah, kita menggunakan team mode. Sebab team mode ni kita boleh encourage discussion among student sebelum dia select jawapan yang betul. Okey, maksudnya dia kena discuss dulu among dia punya team members, dapatkan konsensus, dan dia menggunakan satu device sahaja. So dia kena berpakat lah, dia kena lantik seorang ketua dalam grup tu, ambil satu device, register dalam satu device tu untuk dia respon. So dia discuss dulu among dia punya team members, dah dapat jawapan yang dia setuju, barulah seorang tu akan klik jawapan yang kumpulan tu pilih kan. Yang tu team mode. Okey, yang ni klasik ni maksudnya individual lah. So student akan join kita punya Kahoot secara individually. Dia akan join seorang-seorang lah. So dia akan compete tu secara individual. Yang ni dia akan compete secara berkumpulan. Kalau kita secara face to face dekat dewan kuliah, kita encourage supaya menggunakan team mode lah instead of classic. Sebab kita nak encourage student tu dia discuss dulu among dia punya team members sebelum dia select jawapan. Dekat bawah ni ada banyak option game setting. Sebelum kita start Kahoot tu, dia ada game setting kat bawah ni. Okey, macam yang Dr. Jamilah sebut tadi, kalau kita nak jadikan Kahoot kita ni sebagai medium untuk kita mengajar, maksudnya kita buat soalan, lepas tu kita discuss. Lepas tu kita next question, kita discuss pula after next question. Maksudnya kita mengajar sambil kita buat quiz kan. So kita boleh turn off ni, button automatically move through questions. Kalau kita turn on yang ni, dia akan progress daripada soalan pertama. Bila dah habis soalan pertama tu,
dia terus pergi ke soalan yang kedua. Kemudian soalan ketiga dan seterusnya sampai habis Tapi kalau kita off yang ni, kita kena klik next. Bagaimana yang Dr. Azman demonstrate tadi Ada button next dekat atas sebelah kanan. Itu beza dia. Itulah. Ni kita boleh pilih lagi dari segi music apa yang kita nak randomkan soalan jawapan dan sebagainya. Kita boleh set dekat sini lah. So bila dah setting semua, barulah kita boleh klik mana-mana yang kita nak lah. Sama ada klasik ataupun team mode ni. So dia akan automatically generate. Yang ni automatic generate kita tak perlu create Game pin. Game pin ni automatic. Okay. Any question? Dah pukul 12 7 minit dah. Satu lagi, kalau untuk yang assign tadi, maknanya homework, kita boleh set bila dia kena habiskan. Lepas tu time limit tu macam kita boleh set macam biasalah. Katalah yang each question 20 second, 60 second macam tu. The other one is kalau saya punya lah Kahoot Pro ni boleh 1,000 orang. Boleh join the quiz. Maknanya dia boleh ambil that quiz. Sampai 1,000 orang. Nak tambah satu lagi kan, kalau untuk jawapan soalan Kahoot tu, kebiasaannya kita tend untuk bagi jawapan yang betul di yang pertama kan. Kalau boleh kita, macam kita buat soalan untuk vetting lah, kita make sure dia randomize lah. Kita boleh tekan yang tadi random the answer tu, tekan on. Ataupun kita sendiri dah select mula-mula persoalan jawapan dia yang sebelah kanan atas, lepas tu yang B, lepas tu C, lepas tu D, macam tu lah. Student dia boleh detect kalau kebanyakan soalan ni asyik A je, asyik yang merah atas tu je, nanti dia tembak kan. Betul, setuju. Tips. Kena random lah kan. Random kan. Okay. Ada soalan ni, kalau students lebih daripada 50, example dalam lecture boleh guna basic? Boleh guna basic, cuma bila student register maksimum 50 orang je. So orang yang ke 51, 52 tu memang tak boleh masuk dah. Tu dia punya kecuali limitation buat lah. as a team lah kan. Kecuali buat as a team. Kecuali buat as a team. Couple ke, pair ke. Betul. Good suggestion. Team PBL ke macam tu. Okay, ada lagi soalan? 12.10 dah kita. So saya rasa itu saja yang sempat kita cover, sebab saya pun ada mesyuarat pula lepas ni. Terima kasih kepada Dr. Jamilah, Dr. Nur Azman kerana sudi untuk meluangkan masa bersama-sama dengan kita semua pada hari ini. So insyaAllah next time kita akan buat lagi, mungkin topik yang berlainan pula. Sebab mood sekarang ni pun orang dah makin beralih ke online teaching and learning secara face to face melalui teleconference ataupun video conference platform kan. So kita kena ada pedagogi yang berbeza untuk menangani student-student yang mungkin lebih advance lah sekarang ni. So sekali lagi terima kasih kepada semua yang sudi berkesempatan pada hari ini. Terima kasih kepada Dr. Jamilah, Dr. Azman. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.